Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempersembahkan 3 jenis puisi tradisional Melayu. Bagi menyelesaikan tugasan kedua, iaitu tugasan BMMB 3183 Fonetik dan Fonologi dan BMMB 3193 Kesusasteraan Melayu. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan 2 persembahan untuk subjek BMMB 393 Pengantar Kesusasteraan Melayu. Segala penghargaan kepada pensyarah kami, Tuan Haji Amir Hamzah bin Yaakob, pensyarah pengantar Kesusasteraan Melayu, kerana telah banyak mendidik dan membimbing kami, saya, Kak Anis dan Zikri Hakimi dalam melaksanakan pentadsiran berterusan ini. Terima kasih banyak-banyak. Objektif pembintangan ini adalah untuk menunjukkan pendeklamasian 3 jenis puisi Melayu tradisional dan merumuskan pemikiran yang terdapat dalam 3 jenis puisi Melayu tradisional tersebut. Puisi tradisional Melayu merupakan puisi rakyat yang telah wujud sejak dahulu kala lagi. Selain itu, puisi ini juga muncul sebelum masyarakat tempatan di tanah Melayu mula mengenal huruf. Oleh itu, puisi ini hanya disampaikan dalam bentuk lisan sahaja. Tambahan itu, jenis-jenis puisi Melayu tradisional ini terbagi pada 12 jenis puisi, yang termasuklah pantun, syair, rindam, nazam dan sebagainya. Di sini merupakan satu simulasi ataupun contoh pendeklamasian puisi Melayu tradisional dalam bentuk pantun yang bertajuk Pantun Nasihat. Pantun nasihat bersatu hati. Gunung tahan sama didaki, sungai Pahang sama direnang. Jikalau semua bersatu hati, kerja yang payah menjadi senang. Menanam bunga di dalam pasu, bunga melati, bungalah pandai. Janganlah ikut hawa nafsu, kelak nanti binasa badan. Nyuruh muda dibuat pengat, mari makan bulan puasa. Wahai pemuda, hendaklah ingat, kerana mulut badan binasa. Sekian, terima kasih. Di sini saya telah menyediakan lirik pantun nasihat untuk anda rujuk sebagai panduan bagaimana saya mendeklamasikan pantun sebentar tadi. Baiklah, mari kita melihat apakah pemikiran yang ada dalam pantun yang saya deklamasikan sebentar tadi pada slide sebelumnya. Okey, tapi sebelum itu mari kita lihat ciri-ciri pantun yang saya telah pilih. Okey, pantun ini merupakan jenis pantun nasihat. Di mana pantun nasihat ini ialah untuk menegur, untuk memberitahu dan juga untuk mengajarkan tentang sesuatu moral atau tindakan yang sebenarnya membawa faedah kepada semua masyarakat dan kita sendiri. Jadi, selain itu, saya juga telah memilih pantun berbentuk 4 kerat di mana ada 2 pembayang dan juga 2 maksud. Dan saya juga telah memilih pantun yang sebenarnya telah kita tahu dia berima A, B dan AB. Okey, jadi kita masuk kepada pemikiran yang ada dalam pantun tersebut. Okey, jadi sebenarnya pada rangkap pertama, pantun ini telah mengajar tentang nilai kerjasama dan persatuan dalam untuk kita menghadapi cabaran. Sebenarnya kita boleh katakan kesatuan hati ini telah memudahkan pekerjaan yang sukar. Pantun ini, pemikiran ini telah mengikuti satu teori yang ada dalam teori tempatan, iaitu teori persuratan baru, yang sebenarnya dia menekankan sangat tentang wacana ilmu dan kebersamaan sebagai satu persatuan untuk cara mencapai satu kejayaan. Jadi sebenarnya sastera ni sangat berfungsi untuk mendidik tentang nilai sosial. Okay, selain itu, apabila kita lihat pada rangkap kedua pula, rangkap itu telah menceritakan tentang pengendalian diri dan amaran tentang bahayanya nafsu.
Jadi nafsu ni adalah satu perkara yang sebenarnya boleh merosak umat manusia apabila dia disalah gunakan ataupun dia disalah legakan. Seperti kita tahu. Okey, jadi sebenarnya ianya sangat penting untuk disiplin diri untuk kita menghindari satu kerosakan. Jadi pemikiran ni dia mengikuti teori perkaedaan Melayu yang agak sedikit beza daripada persuratan baru kerana teori perkaedaan Melayu ni lebih menekankan tentang alam ataupun tentang bagaimana sebuah puisi itu berkaitan dengan agama, dengan alam, tentang benda gaib dan sebagainya. Okey. Jadi teori perkaedaan Melayu ini sebenarnya menggambarkan kaedah berfikir yang menekankan keseimbangan antara akal dan nafsu. Jadi sebenarnya wacana dalam pemikiran ni berstruktur dan mengajar etika tentang kehidupan. Okey, jadi rangkap yang terakhir sekali, rangkap ketiga, ia telah mengajar kita tentang amaran agar berhati-hati dalam kita bertutur kata. Kerana kata-kata itu yang tidak dipertimbangkan boleh membawa satu keburukan kepada sebuah situasi juga masyarakat. Jadi lidah ni dia lebih tajam daripada sebilah pedang ataupun sebilah pisau. Jadi sebenarnya kita perlu berhati-hati dalam bertutur kata kerana ia mungkin mendatangkan satu musibah ataupun satu perkara yang tidak mengizinkan jika kita menyalahgunakan apakah perkataan yang boleh mengguris hati manusia dan sebagainya. Jadi dalam pemikiran untuk rangkap ini pula sama juga dia menggunakan teori perkaedaan Melayu di mana dia menekankan tentang pentingnya jaga tutur kata sebab tutur kata ni merupakan satu elemen etika dalam masyarakat Melayu sebenarnya. Jadi ia sebenarnya menggambarkan disiplin untuk kita berfikir secara tersusun tentang etika dan juga adab. Jadi teori perkaedaan Melayu ini sangat menekankan tentang adab. Adab adalah nombor satu. Jadi itu saja. Berikut merupakan contoh simulasi pendeklamasian puisi Melayu tradisional iaitu syair nasihat. Persembahkan syair nasihat. Wang terkumpul diri pun kaya, takbur dan sombong timbul sebaya. Perintah Tuhan Rabbi yang kaya, sekali-kali tidak berjaya. Kaum kerabat dipandang lata, bangsa miskin jangan dikata. Takdir ia datang meminta, haram dipandang sebelah mata. Dengarkan Tuhan suatu ibarat, keadaan alam timur dan barat. Kuasa Allah punya kudrat, lautan bumi menjadi darat. Ingatlah wahai emas juwita, pikirnya pikir di dalam jika. Sungguh pun diri orang berharta, Tuhan jangan dipandang lata. Sekian, terima kasih. Dan ini pula merupakan lirik atau paparan teks bagi syair nasihat yang telah dideklamasikan. Ini merupakan analisis pemikiran dalam syair nasihat yang telah dideklamasikan oleh saya. Itu pada rangkap yang pertama. Pemikirannya adalah rangkap syair yang mengkritik sikap manusia yang menjadi sombong dan bertuhan setelah memperoleh kekayaan. Manakala pada rangkap syair yang kedua, maksud pemikirannya adalah rangkap syair ini menggambarkan sikap negatif seorang yang memandang rendah dan tidak peduli terhadap kaum kerabat serta bangsanya sendiri. Lebih lagi apabila mereka berada dalam kesusahan dan rangkap yang
uh, cerita dapat menyampaikan pesan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah SWT yang mutlak yang mampu mengubah alam semesta menurut kehendaknya. Dan yang terakhir, rangkap yang terakhir itu rangkap yang keempat. Rangkap ini mencerita menasihati orang berharta ataupun orang yang tinggi darjatnya agar tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan, tak sombong dan tidak melupakannya meskipun berada dalam kedudukan yang tinggi. Dan ciri-ciri syair nasihat ini adalah syair bukan naratif ataupun syair bukan cerita. Syair nasihat ini adalah tujuan untuk memberikan nasihat kepada semua orang agar menjadi lebih baik, dapat mengubah dirinya ke arah yang lebih baik. Seterusnya mempunyai 4 baris serangkap dan berima Seterusnya, mari kita lihat deklamasi puisi Melayu tradisional Gurindam Jiwa. Mempersembahkan Gurindam Jiwa. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan, intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Anak Cina memasang luka dipasang di Tanjung Jati, di dalam hati tidak ku lupa, bagaikan rambut bersimpul mati. Batang selasih permainan budak, daun selasih dimakan kuda, bercerai kasih talak tiada, 1000 tahun kembali juga. Berikut merupakan lirik Gurindam Jiwa. Dalam rangkap pertama, menggariskan betapa pentingnya untuk mengenali diri sendiri. Pemikiran yang terkandung dalamnya mengajak individu untuk merenung tentang sifat-sifat diri mereka serta menyedari kekuatan dan kelemahan yang ada. Kesedaran ini penting supaya perjalanan hidup akan menjadi lebih bermakna. Rangkap kedua pula menekankan hubungan antara manusia dan Tuhan. Betapa pentingnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjalani hidup dengan penuh keimanan serta memahami nilai spiritual dan mencari petunjuk dalam kehidupan. Rangkap ketiga, hubungan sosial dan moral. Ia mengingatkan tentang tanggungjawab terhadap masyarakat dan kepentingan untuk saling menghormati. Pemikiran ini menekankan nilai-nilai kemanusiaan serta bagaimana untuk berinteraksi dengan orang lain supaya dapat membentuk identiti dan maruah kita. Dapat dirumuskan bahawa setiap karya sastera mempunyai irama atau pembawaan yang berbeza dan boleh disesuaikan dengan tema puisi tersebut. Deklamasi puisi akan menjadi lebih berkesan apabila setiap bait kata difahami dan dihayati sendiri sebelum disampaikan kepada pendengar. J.M. Aziz pernah berkata, puisi ialah luka dan luahan aku. Maka jelaslah bahawa puisi dapat menzahirkan emosi, pengalaman, ilmu dan maklumat. Oleh itu, sekian daripada kami. Terima kasih.